Antara paparan menarik hari ini. Bersatu semakin huru-hara. Tuan Mahathir minta negeri PAS tidak perlu ikut kerajaan Malaysia. Hamzah dan Bersatu akui tetap rampas kerajaan dalam masa terdekat. Kerajaan minta jaminan Perikatan Nasional tidak teruskan rundingan peruntukan. Hanya remaja yang lahir pada 2007 akan dipanggil menjalani program latihan khidmat negara 3.0 sekiranya ia dilaksanakan tahun depan. Kementerian Pertahanan dalam satu kenyataan berkata, pelatih program itu akan dipilih mengikut tahun kelahiran dan ada garis permulaan tahun kelahiran tertentu bagi pelatih untuk memulakan PLKN 3.0. Katanya sekiranya pelatih yang dipilih tidak dapat menyertai latihan khidmat negara atas sebab yang dibenarkan, mereka boleh memohon penangguhan. Hak maksimum untuk menjadi pelatih adalah sehingga berusia 35 tahun. MINDEF turut berharap penjelasan ini dapat menyelesaikan kekeliruan dan kegusaran orang awam mengenai penetapan umur pelatih PLKN 3.0. Terdahulu, MINDEF memaklumkan dalam kenyataan itu bahawa kerajaan bersetuju untuk memperkenalkan semula PLKN dengan kaedah baharu selaras dengan Akta Latihan Khidmat Negara 2003, Akta 628. Baru-baru ini tular di media sosial apabila ada pihak membuat ciapan dengan mendakwa peserta yang akan dipilih menyertai PLKN untuk fasa baru adalah individu dalam kalangan belia berusia 16 hingga 35 tahun. Sebelum ini melaporkan pelaksanaan semula PLKN yang dimansuhkan pada 2018 akan membabitkan dua fasa. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan dilaporkan berkata, fasa 1 membabitkan pelajar tingkatan 4 melalui silibus Kementerian Pendidikan yang mengandungi silibus kurikulum seperti kadet polis, bomber dan pengangkap akan diperkasakan pada peringkat itu. Muhammad dilaporkan berkata, pelajar tingkatan 5 yang dikecualikan untuk menjalankan latihan di fasa 1 bagi memberi laluan kepada mereka melakukan persediaan menempuhi peperiksaan sijil pelajaran Malaysia pula akan menyertai fasa 2 di kem latihan tentera wataniah sedia ada. Naib Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Datuk Razif Jidin dilantik sebagai Ketua Badan Pimpinan Negeri Wilayah Persekutuan berkuat kuasa serta-merta bagi menggantikan Ahli Parlimen Labuan Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman. Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin dalam kenyataan memaklumkan Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu juga memutuskan bahawa Badan Pimpinan Negeri akan mengambil alih pengurusan bahagian Kuala Kangsar dan Labuan. Beliau berkata langkah itu diambil sementara menunggu keputusan Lembaga Disiplin terhadap kedua-dua ketua bahagian berkenaan yang juga merupakan Ahli Parlimen Suhaili dan Ahli Parlimen Kuala Kangsar Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid. Katanya seluruh Ahli Parlimen Bersatu kekal istiqamah bersama kepimpinan Presiden Tan Sri Muhyiddin Yassin dan sebarang cubaan pihak luar untuk memecah belahkan kesatuan parti melalui tindakan Ahli Parlimen Kuala Kangsar dan Labuan tidak akan berjaya. Iskandar Zulkarnain dan Suhaili masing-masing mengumumkan sokongan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 12 dan 30 Oktober lepas. PKR menafikan dakwaan bahawa ia menjadi ahli kepada Liberal International susulan gabungan parti-parti politik liberal dunia menyatakan solidariti dengan Israel. Ketua Penerangan PKR Fahmi Fadzil menjelaskan bahawa parti itu bukan ahli Liberal International. Katanya kebelakangan ini terdapat percubaan terancang untuk mengaitkan PKR dengan satu pertuduhan gabungan parti-parti iaitu Liberal International. Saya mengesahkan bahawa PKR bukan dan tidak pernah menjadi ahli atau anggota Liberal International. Fahmi yang juga Menteri Komunikasi dan Digital menegaskan PKR bersolidariti sepenuhnya dengan rakyat Palestin. Katanya PKR juga mengacam dan mengutuk sekeras-kerasnya kekecaman rejim Zionis Israel yang terus menzalimi, menekan dan membunuh rakyat Palestin. Kenyataan itu dikeluarkan susulan sebuah klip tular di X yang disiarkan di laman web Liberal International yang memaparkan PKR yang diterajui oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disenaraikan sebagai parti ahli pemerhati di Asia. Semakkan di laman web itu juga mendapati gerakan yang juga adalah sekutu Gabungan Perikatan Nasional juga disenaraikan sebagai parti ahli pemerhati Liberal International. Pada 7 Oktober lalu, Biro Liberal International berkata ia bersolidariti dengan rakyat Israel dan mengutuk serangan terhadap orang awam serta mengiktiraf hak Israel untuk mempertahankan diri. Liberal International adalah sebuah organisasi parti politik liberal di seluruh dunia yang diasaskan pada tahun 1947. Ia adalah menjadi rangkaian utama bagi parti liberal yang bertujuan untuk mengukuhkan liberalisme di seluruh dunia. 4 negeri di bawah pentadbiran Perikatan Nasional disarang menubuhkan struktur rasmi State Government 4 bagi memulakan agenda pelaburan secara pantas.
Perkara itu disuarakan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam sesi pertemuan dengan Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dan Kepimpinan Negeri. Pengerusi Mobilisasi Proklamasi Orang Melayu, Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan berkata, Tun M mengadakan mesyuarat secara tertutup hampir sejam setengah dengan Ahmad Samsuri serta Kepimpinan Kerajaan Negeri Terengganu mengenai perancangan pembangunan ekonomi negeri terbabit beserta SG4. Beliau berkata pertemuan berjalan dalam suasana cukup positif, turut memberi penerangan serta pencerahan mengenai kedudukan terkini pelaburan di negeri Terengganu dan negeri SG4 lain. Katanya dalam mesyuarat itu, Tun M menekankan mengenai penubuhan struktur rasmi SG4 bagi memulakan agenda pelaburan di 4 negeri iaitu Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu secara pantas. Kepimpinan SG4 mestilah berteraskan pada business friendly state government bagi menarik lebih banyak FDI ke negeri terbabit. Keempat-empat negeri ini mestilah digabungkan sebagai satu badan untuk melaksanakan agenda pelaburan yang menguntungkan semua pihak. Beberapa pelaburan sudah dikenal-pasti untuk SG4 memulakan perancangan pelaburan secara kolektif bagi memanfaatkan 4 negeri-negeri di bawah gabungan SG4. Khairuddin berkata pihaknya ke kediaman Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang di Rusi Lamarang untuk jamuan makan tengah hari pada 12 tengah hari. Beliau berkata mantan Perdana Menteri juga sempat menunaikan solat Zuhur di Masjid Tuan Guru serta meluangkan masa selama hampir sejam bersama Abdul Hadi membincangkan pelbagai isu-isu negara masa kini. Katanya dalam perjalanan pulang, Tun M sempat membuat lawatan ke kilang 2 usahawan makanan tempatan Adiksu dan Muslim Food di Kuala Terengganu bagi memberi sokongan moral ke arah mengembangkan lagi perniagaan mereka. Lawatan kerja ke Terengganu Tun M singgah di kedai celup Tepok Nong Batu Rakit sebelum pulang ke Kuala Lumpur. Perikatan Nasional mendakwa majoriti rakyat mahu mereka mengambil alih tampuk pentadbiran Putrajaya. Merujuk sentimen itu berdasarkan suara di media sosial. Setiausaha Agung Perikatan Nasional Hamzah Zainuddin berkata, orang ramai menyuarakan pendapat mereka di media sosial dengan mendakwa kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim gagal menyelesaikan isu berkepentingan rakyat. Katanya kami tidak fikir nak ambil alih kerajaan atau tidak, tetapi dalam media sosial rakyat kata bila nak ambil alih, itu yang kita baca. Sebab itu kita bagi cadangan melalui perbahasan Belanjawan 2024 untuk buktikan kerajaan sekarang tak buat sesuatu untuk kepentingan rakyat. Hamzah yang juga ahli Parlimen Larut turut mendakwa kerajaan kini dalam keadaan celaru kerana ada percanggahan antara satu sama lain mengambil contoh penganjuran Minggu Solidariti Palestin di sekolah. Katanya, Perdana Menteri kata dah bincang dan Kabinet setuju, tetapi kita lihat yang bantah termasuk mereka bersetuju dalam Kabinet. Tiba-tiba mereka bangkang di luar. Ada PKR, DAP yang membangkang apa yang telah dipersetujui. Sebelum ini, 12 ahli parlimen dan adun PKR menggesa Kementerian Pendidikan mengkaji semula keputusan menganjurkan Minggu Solidariti Palestin di sekolah bermula 29 Oktober hingga 3 November. Setiausaha Agung DAP, Lok Siu Fuk pula meminta KPM mengambil tindakan tata tertib terhadap penganjur kerana mempamerkan unsur kekerasan dan bersenjata di sekolah berkaitan penganjuran program itu. Mengulas lanjut, Hamzah berkata, kegagalan pentadbiran kerajaan termasuk membabitkan kesilapan Anwar dalam membentangkan Belanjawan 2024 berhubung hasil berkurangan 4 bilion ringgit sehingga terpaksa membuat ralat. Bagaimanapun katanya ralat dibuat termasuk menerusi surat bertarikh 17 Oktober iaitu sehari selepas beliau mendedahkannya membuktikan kerajaan tidak teliti dalam membuat perancangan. Katanya lebih malang kami tidak diberi peluang di Dewan Rakyat untuk membangkitkannya dan meminta penjelasan lanjut. Perikatan Nasional tidak akan meneruskan rundingan dengan wakil kerajaan mengenai peruntukan sama rata ahli parlimen pembangkang. Ketua Whip Perikatan Nasional Taqiyuddin Hasan menjelaskan rundingan di Ketua Timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof meminta pembangkang menulis surat kepada kerajaan dengan menyatakan jaminan tertentu. Bagaimanapun ahli parlimen Kota Baru itu tidak menjelaskan jaminan atau aku janji diminta oleh pemerintah. Katanya dulu masa Ismail Sabri Yaakob PM9 kerajaan yang tahu kepada pembangkang untuk menandatangani memorandum kesefahaman. Kali ini kenapa kita pula kena hantar surat dan memberi aku janji tertentu? Sebab itu terhentinya, kita tidak akan tulis apa-apa untuk dapatkan peruntukan ahli parlimen. Beliau turut mengulangi dakwaannya bahawa janji untuk memberikan peruntukan kepada wakil rakyat terkandung dalam manifesto Pakatan Harapan. Pada September lalu, Fadilah mendedahkan ahli parlimen pembangkang tidak menghantar surat permohonan peruntukan di sebalik pelawaan kerajaan. Sebelum ini, ahli parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syahri mempersoalkan keperluan berunding dengan pemerintah untuk peruntukan sama rata. Beliau juga mahu pemerintah nyatakan apakah matlamat rundingan itu dan syaratnya di Dewan Rakyat. Bagaimanapun pemerhati politik menjangkakan fenomena ahli parlimen pembangkang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan terus berlaku kecuali satu persefahaman dimeterai antara pemerintah dan PN. Pengarah Eksekutif Ilham Center,
Hisomudin Bakar percaya pemeteraian satu perjanjian kepercayaan dan perbekalan seperti ketika pentadbiran Ismail akan meredakan tekanan dalam kalangan ahli Parlimen PN. Pada 30 Oktober, Ahli Parlimen Labuan, Suhaili Abdul Rahman mengikut jejak langkah Ahli Parlimen Kuala Kangsar, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid apabila menyatakan sokongan kepada Anwar pada 12 Oktober lalu selepas memikirkan rintihan pengundi mereka mengenai beban kos sara hidup dan masalah setempat. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.